Didik TV KPM. Sama. Okey, sekarang kita nak tengok contoh-contoh soalan untuk bahagian A. Okey, untuk bahagian A sebenarnya ada 15 soalan dan mengandungi 60 markah. Okey, soalan yang pertama, jadual 1 menunjukkan sebahagian objektif dalam perkhidmatan makanan. A meningkatkan taraf ekonomi, B mendapatkan keuntungan dan C memenuhi permintaan. Berdasarkan jadual 1, padankan pernyataan dengan menulis A, B, C dalam ruang jawapan. Okey, untuk yang pertama, memperoleh manfaat kewangan daripada perkhidmatan makanan yang diceburi. Ada sesiapa nak cuba jawab? Kalau Saya, Cikgu. Silakan, Siti Syah. Memperoleh manfaat kewangan daripada perkhidmatan makanan yang diceburi, jawapan dia ialah B. Okey. Seterusnya, menawarkan pelbagai produk dalam perkhidmatan kepada pengguna, jawapan ialah C. Mewujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat, jawapan ialah A. Okey, terima kasih Isha. Okey, jawapan yang disebut oleh Isha adalah betul lah sebab soalan mengatakan padankan pernyataan dengan menulis A, B atau C. Bermaksud bukan salin semula pernyataan tersebut tapi hanya menulis A, B ataupun C. Okey. Okay, soalan seterusnya, jadual 2 merupakan contoh tentang industri perkhidmatan makanan. Okey, X, hotel, motel, restoran, restoran makanan segera, catering secara kontrak dan Y, hospital, kantin kilang, pusat jagaan warga emas. Nyatakan jenis industri perkhidmatan makanan bagi X dan Y. Ada sesiapa nak cuba jawab soalan ni? Saya, Cikgu. Okey, cuba. X ialah segmen komersial dan Y ialah segmen bukan komersial. Okey, kita tengok betul. Okey, X adalah segmen komersial dan Y adalah segmen bukan komersial. Okey, betul. Tahniah. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, cuba baca pula. Siapa nak cuba? baca? Siapa nak baca? Saya nak cuba. Okey, cuba. Silakan. Jadual 2 merupakan pernyataan tentang sistem catering. X, perkhidmatan yang disediakan di dalam satu premis, pilihan catering terhad tawaran menu makanan lebih banyak. Y, perkhidmatan catering yang disediakan berbeza antara tempat memasak dan majlis. Penghantaran masakan ke tempat majlis, tawaran makanan, minuman dan peralatan menghidang disediakan. Nyatakan sistem catering bagi X dan Y. X, on-site catering. Y, off-site catering. Okey, terima kasih Putri. Okey, betul seperti jawapan Putri tadi. X adalah on-site catering dan Y adalah off-site catering. Okey, soalan yang seterusnya. Siapa nak cuba? Siapa nak bacakan soalan terlebih dahulu? Iman nak cuba? Silakan. Saya juga. Okey, cuba Iman. Hotel-motel, kapal terbang, kelab kapal, layar, restoran makanan segera. Menyediakan ruang makanan dan tempat menginap untuk perasaan pelanggan. Ruang jawapan ialah hotel. Penyediaan perkhidmatan layan diri di dalam permis, ruang jawapan, restoran makanan segera. Menyediakan perkhidmatan makanan untuk ahli yang membayar yuran tahunan saja. Ruang jawapan ialah kelab kapal layar. Menyediakan perkhidmatan makanan di dalam kenderaan. Ruang jawapan ialah kapal terbang. Okey, terima kasih Iman. Okey, di sini kita boleh tengok ada satu kesilapan yang Iman lakukan iaitu dia hanya membaca pernyataan sahaja tetapi tidak membaca soalan. Itu adalah satu kesilapan semasa menjawab soalan. Kenapa? Kita boleh tertinggal ataupun terlepas pandang apa kehendak soalan yang sebenar. Okey, tadi apa yang Iman jawab betul, cuma risiko dekat situ sebab dia tidak membaca soalan dengan betul. Sepatutnya semasa menjawab soalan mesti baca daripada atas. Okey, jadual 3 adalah contoh-contoh segmen komersial dalam bidang perkhidmatan makanan. Seperti itulah dan gariskan kata kunci. Macam ni jawapan dia betul lah sebab dia dah menyusun semula jawapan itu dalam ruang jawapan. Okey, sekiranya diberi seperti soalan yang Isha jawab tadi, ada A, B atau C, boleh berlaku kesilapan dengan menulis semula pernyataan itu. Sedangkan
soalan itu menyuruh murid menulis A, B ataupun C. Okey, sebab tu saya cakap kena baca soalan tu betul-betul dan faham kehendak soalan. Okey. Okey, soalan seterusnya. Pencemaran makanan bermaksud kehadiran benda asing ke dalam makanan. Berikan satu contoh bagi setiap punca makanan tercemar dengan menulis dalam ruang jawapan. Bermaksud yang ini soalan dia berkehendakkan contoh untuk setiap punca. Punca telah diberi, cuma berikan contoh. Okey, yang pertama bahan kimia, yang kedua haiwan, yang ketiga benda asing dan yang keempat adalah mikroorganisma. Ada sesiapa nak mencuba untuk jawab? Saya cuba, cikgu. Okey, Arif. A. Bahan kimia. Contohnya ialah racun serangga, bahan pencuci dan bahan adiktif. Aditif. B. Okey. Haiwan dan serangga perosak. Contohnya lalat, lipas dan tikus. C. Benda asing. Contohnya rambut, kuku, kulit telur dan sisa pertanian. D. Mikroorganisma. Contohnya ialah bakteria, kulapuk, fungus dan yeast. Okey, terima kasih Arif. Okey, kalau diperhatikan di sini, markah dia hanya 4 sahaja dan dia ada 4 punca. Bermaksud satu punca murid boleh menulis satu contoh sahaja, tak ada masalah. Tak perlu senaraikan macam Arif senaraikan banyak-banyak macam tu. Okey, boleh tulis satu sahaja. Okey, soalan yang seterusnya. Boleh siapa nak baca soalan? Saya, cikgu. Okey, Silakan, Putri Putri. lagi. Jadual 1 menunjukkan agensi yang berkaitan dengan keselamatan di dapur premis makanan. A. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. B. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM. C. Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja JKKP. Padakan agensi tersebut mengikut peranan agensi yang betul dengan menulis A, B dan C dalam ruang jawapan. Peranan agensi. Menentukan tahap keselamatan premis makanan untuk menjalankan perniagaan. Jawapan dia B. Memantau kebersihan premis makanan. Jawapannya A. Memberikan khidmat nasihat tentang pengurusan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Jawapan dia C. Okey, terima kasih Putri. Okey, untuk soalan Putri tak ada masalah, jawapan dia betul dan dia juga membaca soalan tu dengan betul, memahami arahan yang diberikan dengan betul lah. Okey, soalan seterusnya. Nak baca soalan ke? Ke atau saya nak baca? Saya, cikgu. Okey, silakan. Maklumat dalam jadual 4 adalah contoh punca pencemaran makanan. Yeast, ubat nyamuk, salmonella dan pewarna makanan. Kelaskan punca pencemaran dalam ruang yang disediakan. Punca pencemaran, mikroorganisma. Jawapan dia ialah yeast dan salmonella. Bahan adiktif ialah ubat nyamuk dan pewarna makanan. Pewarna makan. Okey, terima kasih Isha. Okey, jawapan yang diberikan oleh Isha juga adalah betul lah. Dia mengkategorikan, dia kelaskan mengikut kategori. Okey. Okey, yang seterusnya. Okey, Iman, silakan. Saya juga. Tandakan betul bagi panduan pengenali makanan yang betul dan salah yang salah dalam petak yang disediakan. Ruang jawapan. Mengunyah gula-gula getah. Jawapan salah. Memakai apron dan sarung tangan semasa mengenali makanan. Betul. Mempunyai CJ atau kad kesihatan pengenali makanan. Jawapan betul. Mencuci tangan selepas ke tandas sebelum mengenalikan makanan. Jawapan betul. Membiarkan rambut tanpa menutup kepala semasa mengendalikan makanan. Jawapan salah. Okey, terima kasih Iman. Tahniah. Okey, untuk jawapan ini betul dan cara menjawab juga betul lah, bermaksud kena pangkah dan tanda betul. Okey, ada sesetengah jawapan betul salah ini dia berikan perkataan. Tuliskan benar atau salah. Jadi sekiranya soalan menyatakan tuliskan benar atau salah, bermaksud murid kena tulis dalam kotak. Dalam kotak ni mesti ditulis, bukan pangkah. Tuliskan benar, salah. Okey, macam tu. Okey, jangan pangkah ataupun tik lah. Okey, itu sahaja. Didik TV KPM